Bagaimana mendapatkan doa mustajab? Pertama, berdoa dengan penuh harap dan yakin. Antara adab berdoa, seseorang itu perlulah meminta kepada Allah SWT dalam keadaan dirinya bersangka baik dengannya agar permintaan itu dimustajabkan. Demikian juga, seseorang itu perlulah berdoa dalam keadaan penuh harap agar doa dimustajabkan. Dan juga perasaan takut doa tertolak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, sesungguhnya mereka itu para nabi, sentiasa bersegera dalam melakukan perkara kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan penuh harap dan rasa takut. Surah Al-Anbiya ayat 90. Ini berdasarkan kisah beberapa orang para nabi dan juga permintaan yang mereka lakukan. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesembuhan kepada penyakit yang menimpanya. Lalu Allah mustajabkan. Nabi Yunus alaihissalam berdoa supaya diselamatkan dari musibah yang menimpa dirinya saat berada di dalam perut ikan Nun, kemudian Allah mustajabkan doanya. Berikutnya, Nabi Zakaria alaihissalam juga berdoa supaya dikurniakan zuriat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memustajabkannya dengan mengurniakan Nabi Yahya sebagai anak. Tiga-tiga para nabi ini dimustajabkan doa mereka, kerana berdoa dalam keadaan penuh harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa ianya akan dimustajabkan. Dan ketahuilah kamu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memustajabkan doa yang datang daripada hati yang lalai lagi alpa. Riwayat Al-Tirmizi. Kedua, memuji Tuhan sebelum berdoa. Antara adab dalam berdoa adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum meminta sebarang hajat. Hal ini sebagai contoh mudahnya adalah dengan melihat kepada bacaan surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh seseorang. Ia berdasarkan sebuah riwayat yang panjang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW menceritakan berkenaan bacaan Al-Fatihah di dalam solat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagikan solat kepada dua bahagian, untuk dirinya dan untuk para hambanya. Jelas dalam surah Al-Fatihah, terdapat 5 pujian daripada ayat pertama hinggalah ke ayat yang kelima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-6, ia diikuti dengan permintaan atau doa yang pertama, yaitu, maksudnya, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat 6. Demikian juga seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menceritakan berkenaan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda memulakan dengan katanya, maksudnya, dialah Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dia jugalah yang memberikan petunjuk. Dialah Tuhan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang memberikan kesembuhan. Dan dialah Tuhan yang mematikan aku, kemudian menghidupkan semula diri. Dan dia jugalah Tuhan yang sangat aku harapkan, supaya dia mengampunkan kesalahan-kesalahanku pada hari akhirat. Surah Al-Syu'ara ayat 78 hingga 82. Kesemua ungkapan di atas ini, jika diteliti, ia adalah suatu puji-pujian seorang hamba kepada Tuhannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terhenti sekadar 5 pujian ini. Bahkan baginda menyambungnya dengan 5 buah permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Tuhanku, berilah hikmah kepadaku dan golongkanlah diriku bersama dengan orang-orang yang soleh. Berilah kepadaku lisan yang benar buat orang-orang yang terkemudian. Dan jadikanlah aku di antara mereka yang mewarisi syurga Al-Naim. Dan ampunkanlah bapakku, sesungguhnya dia tergolong dalam kalangan mereka yang tersesat. Dan janganlah kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Surah Al-Syu'ara, ayat 83 hingga 87. Justru dapat kita fahami bahawa petunjuk Qur'ani di dalam berdoa adalah dengan memulakannya dengan ucapan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengakhiran, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, berdoalah kamu kepada Allah dalam hal keadaan kamu yakin dengan penerimaan Tuhan. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima doa daripada hati orang yang lalai. Riwayat Al-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Hibban.